Okey, jadi yang ni part tu sambungan hukum gas. Di hukum gas itu kita ada 3 kan? Hukum apa? Hukum Boyle, hukum Charles. Charles Dengan tekanan. dengan hukum tekanan ada 3. Nanti sekali cikgu kita akan hukum tekanan dalam konteks kamu tu dia bagi nama dia. Dulu tak pernah suruh sebut nama dia. Nanti nanti kita betul lah. Kita dia include nama saintis tu. Nama dia panjang sikit sebab tu sebelum ni tak pernah kot include nama dia. Okay, jadi yang ni hukum gas part tu. First kali kita nak bincang pasal bahagian perbincangan dalam laporan eksperimen kamu tu kan. Lepas tu kita akan bincang pasal result dia. Lepas tu kita akan tengok macam mana kita keluarkan formula untuk tiap-tiap hukum tu. Tiap-tiap hukum ni dia akan ada formula untuk kiraan dia. Nah, jadi tiap-tiap satu ni akan ada soalan kiraan dia sendiri. Okay. Jadi untuk hukum Boyle ni dia ada 2 dalam perbincangan ni. Dia tanya kamu, mengapa picagari dengan isi padu yang lebih besar digunakan? Lepas tu dia tanya kamu mengapa ombor itu ditolak dengan perlahan ke dalam picagari? Apa kamu rasa jawapan untuk nombor 1 ni? Kenapa picagari dengan isi padu yang lebih besar digunakan? Siapa rasa dia tahu jawapan dia? Kenapa kita pakai isi picagari besar? Kenapa tak pakai picagari kecil? Ada tak siapa tahu? Tak ada senyap dia semua. Tak tahu jawapan Jadi kalau kata hukum Boyle kita nak malakan faktor apa? Kita ubah P dengan V kan? Siapa yang kita malakan? Kuantiti fizik apa? Kita malakan suhu kan? Jadi macam mana pun kita buat kita nak suhu tu mala. Jadi suhu ni senang untuk meningkat tau. Kalau kata ada daya geseran ke apa ke suhu dia akan meningkat. Jadi kalau suhu gas tu meningkat, eksperimen kita tu kiranya batal lah, tak jadilah. Faham? Sebab kita tak berjaya memalakan suhu dia. Jadi kita pakai isi padu picagari yang lebih besar, cikgu baca lah ni sebab susah juga nak cek jawapannya ni tau. Sebab kita nak daya yang kita kenakan pada ombor tu, yang kita apply sendiri lebih besar daripada daya geseran yang bertindak pada dinding tu. Boleh? Supaya daya geseran tu kiranya macam tak memberi kesan kepada kamu punya suhu gas tu. Faham lah? Supaya daya geseran tu tidak memberi kesan lah. Sebab daya geseran tu dia akan meningkatkan suhu gas tu. Jadi suhu tu kita nak mala. Jadi semua ni dua-dua ni adalah untuk memastikan suhu gas kita mala. Boleh? Kedua-dua benda yang dia suruh bincangkan ni. Jadi untuk memastikan suhu gas mala, daya geseran tu kita nak minimum kan. Jadi kalau isi padu dia besar berbanding dengan daya geseran, berbanding dengan geseran tu, jadi kita kira macam daya geseran tu kita boleh abai. Faham tak? Jadi dia susah sikit lah. Kalau dalam exam tak pernah tanya kamu lagi lah kenapa kita nak pakai isi padu besar. Lagipun kalau isi padu besar, cikgu rasa dari segi tekanan tu kita senang lagi nak baca kan sebab ada perbezaan ketara antara tekanan 1 dengan tekanan 2 kan. Kalau kita pakai picagari kecil mungkin tekanan dia tu lebih kurang sama, kita tak boleh dapat graf yang cantik kan. Jadi yang ni nak pastikan daya geseran kita boleh diabaikan. Jadi ada geseran sikit antara dinding bekas tu dengan picagari tu noh. Jadi selalunya kita akan salut sikit dinding picagari tu dengan minyak. Sama juga untuk supaya gas kita tak terperangkap, tak terkeluar dan supaya licin bila kita tolak tu. Kita akan salutkan ombor kita dengan minyak. Jadi daya geseran kurang ataupun kita boleh abai. Okay. Jadi yang ni untuk pengetahuan kamu je lah. Cikgu tak tahu sebab paper 3 kamu kalau yang dari segi exam sebenar kan mungkin ada pemeriksa luar kan. Jadi pemeriksa luar tu dalam soalan tu mungkin ada soalan yang kamu kena jawab. Yang kamu kena jawab tu mungkin daripada bahagian perbincangan. Jadi kalau eksperimen dalam buku teks tu yang mana yang cikgu terlupa bincang tu kamu boleh tanya cikgu apa jawapan-jawapan untuk tiap-tiap perbincangan tu sebab takut dikeluar dalam exam paper 3 kamu tu. Okay, jadi daya geseran kurang ataupun supaya kita boleh abaikan. Satu lagi ni pun sama, mengapa ombor ditolak dengan perlahan. Kalau kita tolak dengan laju suhu dia tak boleh nak malakan. Sebab bila kita mampatkan gas dengan cepat dia akan meningkat suhu dia. Jadi untuk memastikan suhu gas mala kita perlu tolak ombor tu dengan perlahan-lahan. Boleh? Berkaitan dengan suhu dia. Okay. Jadi hari tu kita plot hukum Boyle, kita dapat hubungan P dengan V macam mana? Apa hubungan antara P dan V?
Kadar songsang. Berkadar songsang. Jadi berkadar songsang tu graf yang mana satu? Yang kiri ke kanan? Yang kiri ke yang kanan? Graf mana? Kanan. Yang berkadar songsang. Yang mana satu? Yang kiri ke kanan? Kiri. Yang ni berkadar songsang kalau kamu dapat lengkung macam ni. Jadi hubungan dia berkadar songsang. Apa maksud berkadar songsang? Apabila isi padu berkurang, apa jadi dengan tekanan dia? Tekanan bertambah. Tekanan dia akan bertambah. Jadi satu kurang, satu tambah. Jadi relationship tu, hubungan tu kita panggil dia berkadar songsang. Jadi macam mana kita nak tukarkan graf berkadar songsang jadi berkadar langsung? Kita kena satu perkan dia punya V ataupun satu perkan P. Dia mana-mana yang boleh. Tapi yang cikgu suruh tu, cikgu suruh kamu tukarkan V jadi satu per V kan. Jadi bila tukar hubungan yang berkadar songsang ni, dia akan jadi hubungan yang kedua ni. Yang ni hubungan apa ni? Yang kanan tu hubungan apa? Berkadar langsung. Berkadar langsung. Jadi Kadar kalau songsang. tanya kamu, kalau dia tanya kamu dalam exam yang ni hubungan apa? Kalau ada graf, kamu kena tulislah P dengan 1 per V berkadar langsung ataupun P dengan V berkadar songsang. Yang ni graf berkadar langsung. Berkadar langsung ni graf yang lalu asalan. Nampak tak? Lalu kosong. Satu lagi tu yang tak lalu asalan tu kita panggil dia bertambah secara linear. Dia ada pintasan Y dia. Yang ni dia akan lalu kosong. Kalau kamu plot graf kamu sendiri pun memang kamu akan dapat graf yang cantik macam ni kan. Jadi yang ni graf berkadar langsung. Okey, jadi hukum Boyle, kalau dia tanya kamu, apakah itu hukum Boyle? Hukum Boyle tu datang daripada graf yang kita plot tu. Okey, jadi yang ni secara ayat dia kita tulis macam ni. Hukum Boyle menyatakan bahawa tekanan berkadar songsang dengan isi padu bagi suatu gas berjisim tetap dan suhu malar. Maksudnya kamu kena state juga faktor yang kita malarkan tu. Jisim ni dengan suhu dia. Jadi tiap-tiap satu ni kalau dia tanya kamu hukum Boyle ke hukum Charles tu, dia nak jawapan yang ni lah. Okay, jadi dia datang daripada graf dia. Okay, dia terus sebut siapa yang berkadar terus, siapa yang berkadar songsang. Ini untuk kes yang ni tekanan berkadar songsang dengan isi padu. Jadi kita boleh tulis dia secara matematik kan. Jadi secara simbol kita bawa simbol alfa ni. Ni maksudnya berkadar. Ni simbol apa? Berkadar langsung kan. Berkadar langsung. Ingat no? Okay. TP adalah berkadar langsung dengan 1 per V. Jadi sebab kita tak ada simbol special untuk berkadar songsang. Jadi kalau kita nak statekan hubungan berkadar songsang, kita akan statekan ikut graf kita yang kedua ni. Kita akan guna simbol berkadar langsung juga tapi dia hanya berkadar langsung dengan 1 per V. Okay? Sebab dengan V dia berkadar songsang kan. Jadi macam ni rupanya secara matematik. Okay, kalau kita tengok graf ni, kita boleh tulis dia, kita punya persamaan garis lurus lah. Kita boleh masukkan dalam equation. Apa equation untuk garis lurus? Apa equation secara amnya untuk satu garis lurus? Y mx plus c. Y sama dengan mx plus c kan? Okay, sebab c dia kosong, jadi c ni tak payah tulis. Jadi y adalah sama dengan mx. Sekarang ni y kamu siapa? Y siapa? Y nilai apa? P ke V? P kan? Okay, jadi y kamu P. Lepas tu X kamu tu 1 per V kan? Kita ikut graf ni sebab dia yang garis lurus lah. Jadi dia 1 per V kan? Lepas tu kecerunan dia macam mana kecerunan satu graf garis lurus? Berubah ke tak berubah? Kecerunan satu garis lurus berubah ke tak berubah? Tak. Kalau ada satu line maknanya kecerunan dia tetap satu nilai saja. Jadi kalau kecerunan tu satu nilai, kita panggil dia sebagai satu pemalar. Sebab dia tak berubah kan. Jadi kita ada equation P sama dengan M darab 1 per V. Kita tulis kat bawah ni. Sekarang ni kita nak terbitkan formula untuk hukum Boyle lah. Terbitan formula. Jadi dia datang daripada hubungan dia yang garis lurus tu. Okay. Tengoklah macam mana kita terbitkan. P adalah sama dengan M darab dengan 1 per V. Dengan M ni adalah satu pemalar kan. Jadi kalau kita pindah 1 per V letak belah sini, apa jadi kat dia? Dia jadi apa? V ni tingkat bawah kan. Jadi kalau kita pindah V saja, dia akan darab dengan P ni, dia jadi PV. Betul tak? Dia jadi PV kalau kita pindah di sini. Setuju? Okey. Jadi ini M kamu kita tulis dia sebagai pemalar.
Okay, kita nak dapat dah kita punya equation. Kalau kita ada dua situasi, situasi 1 dan situasi 2, kan? Macam kita ambil 2 point pada kita punya garis lurus ni. Okay, jadi kat sini P1, V1, kat sini P2, V2. Dua-dua dapat nilai kecerunan yang sama kan? Kalau kata kita cari kecerunan dia, kita dapat nilai yang sama kan? Nampak tak PV ni sama dengan M kamu? Jadi kalau kita ada dua situasi, kita boleh tulis formula dia sebagai P1, V1 adalah sama dengan P2, V2. Jadi yang ni equation kamu untuk hukum Boyle. Nah, untuk hukum Boyle, kita pakai formula P1, V1 sama dengan P2, V2. P1, V1 tu situasi awal, kamu dianggap macam tu. P2, V2 tu situasi yang satu lagi, kemudian. Tapi sebab dia dihubungkan oleh nilai yang sama, kamu punya kecerunan tu sama. Jadi kita boleh tulis P1, V1 sama dengan P2, V2. Ini hukum Boyle kamu. Okey, jadi formula hukum Charles Boyle dengan tekanan ni dia tak bagi dalam exam. Jadi kamu kena ingat. Nah, jadi senang je cara nak ingat dia, nanti cikgu bagi last bila kita dah dapat 3-3. Okay, tapi dia melibatkan PVT kan. Dia senang nak ingat. Okey, mari kita try jawab soalan satu. Okay. Ni kempasan kalau dia bagi soalan dia akan bagi dua situasi. Cikgu bacakan soalan dia. Nampak tak soalan cikgu ni? Ke cikgu ni screen lambat? Nampak tak? Nampak. Nampak cikgu nak minta Fakihah bacakan soalan tu. Udara di dalam sebuah picagari mempunyai isi padu 60 cm padu dan tekanan 180 kilopascal. Ombak picagari 108 kilopascal. Ombak picagari itu ditolak untuk memampatkan udara itu sehingga isi padu 48 cm padu. Hitungkan tekanan udara termampat itu. Okey. Jadi nampak tak dia bagi dua situasi. Dia bagi situasi awal kan, isi padu 60 dan masa isi padu 60 tu tekanan tu 108 kilopascal. Kemudian dia tolak ombak tu ke dalam sampai isi padu tu tinggal 48 je. Lepas tu dia tanya kamu tekanan dia. Jadi kita boleh labeling kita. Jadi 60 cm padu tu isi padu, simbol dia apa? P ke V? V kan. Jadi dia situasi awal. Jadi kita label dia sebagai V1. Di V1 kamu 60 cm. Lepas tu P1 kamu sebab dia situasi awal juga. Matching dua-dua ni satu sekali kan. Okay, jadi ini 108 kilopascal. Okay. Lepas tu dia bagi kita isi padu kedua kita V2. Kita V2 48 cm. Lepas tu dia tanya kamu apa itu nilai tekanan pada waktu ni, waktu isi padu tu 48 kan. Jadi yang ni senang nampak tak? Jadi kita apply formula kita P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey, untuk case yang ni, kamu perasan tak kalau kata yang ni dia punya unit untuk isi padu bukan unit SI kan? Tapi kalau kata kita nak cari tekanan ni, bila kita isi formula ni, cikgu isi kan. Yang ni 108. Lepas tu B1 kamu 60. Lepas tu P2 kamu yang kamu nak cari, jadi kamu tinggal ya. V2 kamu 48. Jadi bila kamu pindah V2 ni, kita akan pindah dia kan sebab kita nak cari P2 kan. Dia akan potong isi padu ni. Jadi dia tak kisah kalau dia bukan dalam unit SI. Dia hanya kisah unit SI tu kalau kata kita guna dia macam kata high to Q sama dengan MC theta kan. Kita kena ambil MC tu bahagi theta. Jadi yang tu dia akan jadi unit baru kan. Jadi yang tu dia ambil kira. Tapi kalau kata unit tu dia cancel out, kamu tak payah tukar unit dia. Faham? Sebab last kali dia akan hilang juga kan. Sebab kiri kanan sama. Kecuali kalau satu dalam unit meter padu, 1 cm padu baru kamu tukar. Dia apa jawapan dia? Apa jawapan P2 ni? Ini P2 dalam unit apa ni? Kita dapat. Cek calculator kamu. Jawapan dia. Safata bagi cikgu jawapan 135. dia. Oh dapat dah. Okey. 135 betul? Yang ni unit dia apa? Sebab cikgu ambil 108 ni kan. Maknanya unit dia apa? Kilopascal. Jadi jawapan tu tak apa, kita biar dalam kilopascal. Faham tak? Senang tak? Senang je noh. Jadi formula ni dia tak beri. Jadi tu je lah cabaran ni, kamu kena ingat
formula dia. Jadi untuk soalan dia takkan cakap kat kamu yang ni hukum Boyle, ni hukum Charles, ni hukum tekanan kan. Kamu kena tengok sendiri situasi tu dan kamu sendiri analyse yang ni hukum gas yang mana satu berdasarkan apa yang berubah. Okey. Okay, mari kita tengok soalan yang susah sikit. Yang ni cikgu nak minta siapa ada kat sini? Syafiqah ada mic tak? Syafiqah baca soalan cikgu ini. Syafiqah, mana dia? Ya. Baca baca soalan cikgu ni. Baca soalan ni. Soalan kedua. Cikgu tadi. Isi padu gelembung udara pada dasar laut sedalam 50 meter. Ialah 250 cm. Jika tekanan atmosfera ialah 10 meter, air cari isi padu gelembung udara apabila tiba ke permukaan laut. Okey. Jadi yang ni dia ada situasi pertama kedua juga tapi kita kena cam kan. Dia kata kita ada gelembung udara kan. Jadi masa dekat dalam laut tu dia punya isi padu 250. Bila gelembung udara naik atas, isi padu dia makin bertambah ke makin berkurang? Siapa tahu isi padu gelembung udara ni bila naik atas bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah kan, sebab apa? Sebab apa bertambah? Sebab tekanan berkurang. Sebab tekanan berkurang. Tekanan tu akan bertambah bila lagi dalam air tau. Lagi dalam air tekanan lagi tinggi. Jadi waktu dia kat sedalam 50 meter air, yang ni situasi awal kan cikgu lukiskan 50 meter. Jadi yang ni gelembung kamu, dia punya isi padu 250 cm padu. Sekarang ni dia naik atas. Okay, bila dia naik atas, dia naik sampai ke permukaan kan? Betul? Jadi dia naik atas sampai sini. Jadi dia tanya kat sini berapa dia punya isi padu dia punya V2 dia. Okey, lepas tu dia kata kat kamu, jadi atmosfera ni dibuat daripada gas kan? Maknanya atmosfera ni sebenarnya dia pun mengenakan tekanan kepada kita. Boleh? Jadi tekanan tu dalam unit meter air sebanyak 10 meter air. Kita macam duduk dalam 10 meter air tekanan gas yang hempap kita tu. Sebenarnya tekanan gas ni kuat tau. Jadi macam kita dah berada 10 meter dalam air. Jadi kat atas ni tekanan atmosfera kamu tapi dalam unit air 10 meter. 10 meter air. Jadi yang ni kita label dia sebagai PATM kita boleh. Tekanan atmosfera. Alright. Tu ada soalan tanya kat cikgu. Nanti dia tanya kamu V2 ni kan, mari kita tengok maklumat apa kita ada dulu. Kita ada tak P1, P kita yang starting tu? Ada tak? Kita akan pakai unit meter air ni untuk tekanan. Ada tak P1? Ada. Berapa nilai dia? 50. 50 kena campur tak dengan PATM ni? Kena tak campur? Kena sebab semua situasi ni dihempap oleh udara atas ni, betul? Jadi kat muka air tu memang ada P ATM, maknanya kat sini, kat point ni dia 50 campur dengan P atmosfera. P atmosfera dia tekan dia juga jadi kat sini dia punya total pressure dia 10 campur dengan 50. Alright. Jadi sama dengan 60 meter air. Jadi dia tulis dalam meter air ni supaya kita senang nak kira lah. Jadi V1 kita tahu 250. Okey, jadi kita punya P2 berapa? P2 kita. Pressure kita masa gelembung udara tu kat permukaan berapa nilai dia? Berapa nilai pressure tu? 10. 10 sebab kita hanya ditekan oleh atmosfera kan. Jadi 10 meter. Jadi yang kita nak cari tu adalah V2. Okay, masukkan dalam formula macam biasa. P1, V1 sama dengan P2, V2. Yang ni pun sama sebab dia nak cari salah seorang nak cari V2 je kan. Kita boleh tulis jawapan dalam sentimeter padu je. Kecuali kalau dia minta kamu tulis dalam unit SI. Jadi P1 kamu 60. Kita ganti. Lepas dah ada semua ni, insya-Allah lah jawapan kamu betul ya. Okay, lepas tu 250. P2 kita 10.
Okay, kita nak cari V2. Jadi berapa dapat jawapan V2? RM1,500. 1,500. Boleh nak? Semua orang boleh? Semua orang boleh dapat? 1,500. Dapat. Okey. Ni unit dia apa? Sentimeter padu lah. Kita pakai unit yang dibagi. Jadi 1,500 sentimeter padu. Jadi kalau dalam exam, selalunya dia nampak tak dia tulis soalan ni kebat. Selalunya pelajar lupa nak tambah dengan P atmosfera ni. Jadi jawapan dia jadi salah lah kan sebab ada ralat kan. Jadi salah lah. Sebab tu soalan ni kiranya soalan kebat sebab kamu kena menggambarkan situasi dia. Alright, betul lah. Okey, itu jawapan dia. Jadi kita try satu lagi soalan yang agak kebat juga. Okey, ada 3 turus. Yang ni siapa nak bacakan? Safatul bacakan soalan dia. Kecil sikit kot. Mana Safatul? Safatul baca soalan dia. Ya, Raja 7 menunjukkan satu turus udara terperangkap di dalam tiub kapilari oleh benang merkuri. Tiub rambut diletakkan di dalam 3 keadaan yang berbeza K, L dan M. Jika tekanan atmosfera ialah 775 cm Hg, hitung panjang X dengan panjang Y. Okay. Yang ni pun sama, dia melibatkan tekanan atmosfera. Sebab kamu kan tak belajar tentang tekanan kan, jadi cikgu intro kamu sikit lah. Dia tekanan atmosfera ni dia bertindak pada semua arah. Okay. Yang kamu rasa tekanan atmosfera ni disebabkan oleh lapisan gas yang ada kat atmosfera kita. Jadi dalam sebutan dia ada banyak, dia punya unit tau dalam ATM kan. Jadi kalau kata dalam ATM, 1 ATM. Tu tekanan atmosfera. Tapi kalau dalam sentimeter Hg ni apa? Simbol dalam periodic table kamu untuk merkuri kan. Jadi dalam merkuri, kalau kata kita ada merkuri, lepas tu kita tuang dia. Okay, kita ada satu tiub kapilari kan. Yang ni bekas yang ada merkuri. Yang ni pun merkuri penuh dan dia, lepas tu kita terlangkupkan dia. Merkuri ni akan berada pada paras 75 cm kalau kita berada pada paras laut. Boleh tekanan dia. Maknanya yang ni tekanan atmosfera bertindak pada dia kan. Jadi yang ni cikgu panggil alat kita ni barometer ringkas. Barometer ringkas. Jadi bila tekanan atmosfera bertindak pada merkuri kamu dapat berada dalam tiub kapilari tu tinggi dia 75 cm. Jadi kita kata dalam keadaan tekanan atmosfera, tekanan dia dalam merkuri 75 cm merkuri. Jadi kita akan guna ni sebab dalam tiub kapilari ni dia isi dengan merkuri. Nampak tak yang ni? Yang ni, jadi kita tengok situasi dia, ada 3 situasi. Dia akan suruh kamu cari panjang X dengan panjang Y. Okay, jadi yang ni panjang, nampak tak yang ni? Yang ni merkuri. Jadi kalau kapilari kamu terbuka, kat sini apa kat depan ni? Apa yang menolak merkuri ni? Merkuri ni semua duduk pegun. Lena, sebab dia dah seimbang semua orang. Apa yang menolak merkuri ni? Apa yang menolak merkuri? Udara daripada atmosfera kita punya P ATM kita. Lena? Jadi sekarang ni merkuri ni pegun sebab kita anggap tiub kapilari ni halus kan. Kamu dah nampak kan merkuri yang duduk diam dalam tiub kapilari kan. Air ke dia akan duduk diam. Kalau besar graviti tarik dia berat. Tapi kalau kecil dia boleh diseimbangkan dengan kat ujung ni yang terperangkap ni. Yang ni kita punya apa? Gas kita. Jadi gas yang terperangkap ni kita kata tekanan gas kita, P gas. Okay, jadi dia ada 3 situasi. Satu, nampak tak merkuri tu dengan dia punya bukaan terbuka tu ke atas, maknanya P ATM tu tolak merkuri tu. Merkuri tu diseimbangkan oleh P gas kamu. Boleh macam tu. Jadi kalau kata kita tulis dalam equation kita, P ATM campur dengan yang ni tekanan merkuri sebab merkuri 3 cm dia kenakan tekanan 3 cm Hg. Campur dengan PHG diseimbangkan, maknanya dia sama dengan tekanan gas yang terperangkap ni, P gas. Boleh? Jadi kita boleh tukar dia jadi satu persamaan.
Okay. Cuba kamu teka, bagi tahu cikgu, antara tiga situasi ni mana tekanan gas yang paling tinggi? Semua ni berbeza tekanan gas. Mana tekanan gas yang paling tinggi, mana tekanan gas yang paling rendah? Mana tekanan gas yang paling tinggi? K ke L ke M? Mana tekanan gas terperangkap dia paling tinggi? Teka je. Salah pun tak. M kot. Yang paling tinggi M sebab dia dihempap oleh dua benda. Beza tak dengan K ni? Berbeza nah. Jadi kalau kata kita label yang ni P gas kita. Kan P gas. Jadi kalau kita punya merkuri ni sebab graviti tarik dia kan sebab kita terlangkupkan bagi bukaan mulut dekat sini kan. Ini maknanya daya dia bertindak ke bawah macam ni kan. Berat dia kan. Jadi kalau yang ni kita punya P gas persamaan dia macam mana? P gas. P gas. Kita tengok yang sama direction ni, kita buat equation. Campur dengan P merkuri kita. Adalah sama dengan P ATM kita. Jadi kalau kata kita tulis macam tu, kita akan dapati P gas kita nilai dia paling kecil dalam keadaan macam ni. Macam mana pula dengan situasi tengah ni? Apa equation untuk dia? Okay. Kat mana merkuri kamu? Daya yang bertindak atas merkuri sekarang bertindak macam mana? Kalau dia terbaring macam ni. Merkuri tu ada tolak siapa-siapa tak? Dalam tube yang ke tengah-tengah tu? Tak ada. Tak ada kan? Dia bertindak ke bawah kita kata. Jadi dia kita tak payah ambil kira. Untuk situasi yang tengah ni P gas akan jadi sama dengan P ATM. Sebab yang ni dengan yang ni je terlibat. Yang mulut terbuka ni P ATM, dia diseimbangkan terus oleh P gas. Alright. Jadi kita dah ada 3 equation macam ni. Kita boleh selesaikan untuk cari panjang X dengan panjang Y. Sebab kita dah ada maklumat-maklumat yang cukup. Okay, jadi untuk situasi tube kapilari, panjang dia kita boleh guna terus sebagai isi padu dia sebab dia punya lebar bekas tu tak berubah. Boleh? Jadi panjang dia berkadar langsung dengan isi padu. Oleh itu kita boleh wakilkan V tu dengan panjang kapilari tu. Jadi kita tak payah susah-susah. Boleh? Alright. Jadi macam mana? Apa strategi? Macam mana kamu nak cari panjang X ni? Kita kena buat apa? Kita nak pakai formula P1V1 sama dengan P2V2 kan? Kita ada tak maklumat P1V1 kita? Ada tak? Nak datang daripada mana? Mana nak datang P1V1 kita? Macam mana nak cari? Yang kalau kita nak cari X tu kita nak cari V2 kita nak cari ni. Ni kita nak isi apa ni? P1V1 dengan P2 ni. Kalau P1 tu 75? P1 tu 75. P1 75. Ni untuk X ya? P1 tu 75. Kita nak panjang X ni. Boleh ke kita pakai 75? V dia kamu nak isi dengan apa kalau kamu ambil 75? Tak, kamu kena pilih satu situasi yang kita dah ada semuanya. Boleh? Lepas tu kita banding dengan situasi kita yang kedua tu. Ingat cikgu macam tu lah. Kita guna tube yang ni, yang kita dah ada semua ni. Nampak tak? Yang ni kita tahu dia 12 kan? Kita guna yang ni sebagai situasi pertama kita. Pening tak kamu? Kejap cikgu kena terang balik. Cikgu dah tulis banyak sangat maklumat kat depan ni ke? Dah tengok lah. Cikgu pun dah jadi blank sekejap. P1V1 sama dengan P2V2. Jadi kalau kata pressure kamu yang asal tu, kita ambil daripada situasi yang pertama ni, kita nak P gas kan? Jadi P gas asal tu ni P ATM campur dengan PHG ni. Yang ni P asal dia. Maknanya P ATM kita 75. Jadi kita ambil dari sini. Ini situasi satu kamu. Ibu isi sikit nanti kamu tahu macam mana nak jawab. Jadi P dia 75. Tak habis lagi. P ATM tu 75 campur dengan PHG kita dapat P gas kan? Jadi kena campur dengan 3.
Yang ni pressure keseluruhan untuk first case ni. Lepas tu sekarang ni V dia adalah sama dengan 12. Jadi tiga-tiga orang ni sebenarnya case yang benda yang sama tapi kita terlangkupkan dia lain-lain cara. Boleh? Jadi kita anggap yang ni situasi pertama, yang ni situasi kedua, yang ni situasi ketiga kita. Macam tu. Okay, jadi pressure kedua kita akan ambil X punya. Kita nak isi apa pressure kedua kita? Yang ni Cikgu, ya. kenapa tambah 3? Kenapa tambah 3? Sebab kalau kata situasi awal tu kita nak cari, yang ni kita nak ambil P gas, yang gas lah awal lah. Jadi yang ni P gas, untuk situasi yang first ni P gas ni adalah sama dengan P ATM campur dengan PHG. Jadi P ATM kamu 75 dan kamu yang merkuri ni dia tolak gas kamu juga kan. Jadi dia ada 3 cm Hg kat situ. Faham tak? Jadi tekanan gas ni yang paling besar kamu Cikgu, ya. Nah, tapi equation tiga-tiga tu tak sama. tak sama. Dia macam ni. Sekejap, cikgu habiskan isi formula ni. Yang ni situasi pertama, yang ni situasi kedua, situasi ketiga. Ketiga-tiga ni kita tengah tengok P gas. Boleh? P gas. Jadi sekarang ni P gas tu berubah daripada dia campur dengan HG, sekarang ni tinggal dia sama dengan ATM. Jadi untuk kata situasi kedua ni, kamu punya tekanan gas sekarang adalah 75. Betul? Untuk situasi ni. Jadi kita nak cari kalau kata tekanan tu berubah daripada 75 campur 3 jadi 75, berapakah isi padu dia? Isi padu dia akan jadi macam mana? Faham tak? Jadi dia memang equation dia lain-lain sebab macam tadilah bila kita ubah P tu akan berubah. Okay, jadi untuk P yang asal tu dia disebabkan oleh merkuri dengan tekanan atmosfera tu. Tapi situasi kedua tu sekarang ni kita pakai bekas yang sama. Maknanya dia punya jisim gas terperangkap tu sama. Dia masih lagi kita malarkan jisim gas yang ada. Cuma dia berubah volume dia sebab tekanan dia berubah. Jadi dia masih lagi dalam hukum Boyle. Faham tak? Kepening kepala. Nanti cikgu tunjuk kamu untuk Y pula. Jadi kalau yang ni kamu dapat berapa V2 dia? V2 dia dapat berapa? Kita selesai. Cikgu try cerita kat kamu semula. 12.48. 12.48. Sentimeter padu lah. Sentimeter sorry. Sama kita boleh ambil L dia sebagai V. Okay, cikgu tinggal seminit je lagi ni. Kita try buat yang Y pula. Sama juga macam yang ni, kita akan ambil situasi awal tu yang gambar M ni sebab kita dah tahu dah gas banyak ni, bila kena tekanan banyak ni dia akan jadi 12 cm. Jadi bila kata kita ubah situasi tu jadi situasi Y, apakah dia punya panjang tu, P gas tu akan berubah kan? Jadi apakah panjang dia sekarang? Jadi kita akan masukkan dalam formula juga. P1 V1 sama dengan P2 V2. Nanti cikgu bagi kamu satu lagi soalan yang rupa macam ni tapi yang kamu kena solve sendiri lah. Ni P1 kamu sama macam ni. Jadi 75 campur 3 ni 78 kan? Jadi 78 darab dengan 12. Okay. Tapi yang kes kedua ni sekarang tekanan gas dia dah jadi berapa? Jadi tekanan P